Hi everyone, it's Crystal here, SLC from Vicky's Trend. Today I have a quick interview to understand how V-School Trend can help students today. So I'll be speaking in Bahasa, so check that out. Mari kita boleh memperkenalkan diri supaya penonton pun boleh kenal anda. Hai, nama saya Mina. Saya umur 16 tahun. Sekarang ni saya sekolah dekat SMK Bandar Baru Sentul. Okay, sebelum ni dari mana? Sebelum ni Kampung dari mana? saya dari Kelantan. Kelantan. Okay, then maybe boleh pass bagi sis. Hai, nama saya Maslani. Umur saya 17 tahun. Saya sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Saya pun dari Kelantan. Oh, pun sama juga Kelantan juga. Okay. So mungkin boleh bagi tahu kenapa anda dekat sini di Hichiko. Cerita sikit. Saya datang sini untuk belajar sebab family saya tak kaya lah, semua miskin macam tu. So saya datang sini untuk belajar untuk masa hadapan saya, dan saya harap saya boleh tolong dengan family saya. Okay, memang boleh. Okay. How about adik? Saya datang sini tujuan saya juga sama, nak belajar. Nak belajar juga. Ya, nak belajar. Dan Anything else nak tambah? tak ada. Nothing ya. Okay. So mungkin boleh bagi tahu sebelum V-School macam mana cara belajar anda? Dengan selepas V-School macam mana cara belajar anda? Apa yang beza? Sebelum V-School belajar saya agak susah lah. Kenapa? Sebab semua subjek saya tak tahulah. Ada yang saya tahu, ada yang tak tahu. Lepas tu? Lepas V-School saya dapat ilmu lah daripada V-School tu. Lepas tu saya dalam subjek saya tu semua saya boleh buat lah, tapi adalah yang susah dengan saya nak buat tu. Okay. Tapi sebelum susah, tak faham langsung. Tak faham. Sekarang ada V-School, perlahan-perlahan memang ada membantu anda. Ada bantu adik. Jadi mungkin macam mana dia membantu? Daripada notes dia lah. Lebih menarik. Okay, adik? Sebelum V-School, ada juga yang separuh tak faham macam mana nak buat kerangan. BM dah ada V-School, kerangan saya dah okey. First pun saya tak tahu macam mana nak cara nak guna buat kerangan tu. Selepas sudah buat V-School tu, saya rasa macam senang dah buat kerangan. Sebelum langsung tak pandai, tak tahu. Tapi ada V-School, baru faham macam mana untuk buat karangan. Macam mana letak apa tu, pada wacana tu, macam antaranya seterusnya tu saya tak tahu. Lepas tu sudah buat V-School, lepas tu saya pun dah fasih lah buat tu. Okay. So sama juga. Ya, sama. Okay. So boleh bagi tahu dengan penonton kami berapa jam pelajaran, berapa masa atau jam yang anda simpan untuk belajar setiap hari ke atau setiap minggu ke, macam mana? Berapa jam atau berapa masa yang simpan dalam pelajaran sebelum dan selepas V-School Trend? Sebelum V-School, masa saya belajar macam 2 jam. 2 jam. Setiap hari ke atau apa? Setiap hari lah. Oh, setiap hari 2 jam. Okay. Satu subjek 2 jam atau apa? 2 subjek lah. 2 subjek 2 jam. So satu subjek 1 jam lah kira. Okay. Lepas V-School? 4 jam lah. 4 jam. Tapi berapa subjek? Subjek saya buat macam 4 subjek je lah. So sama juga. Satu subjek 1 jam, tapi sekarang 4 jam.
Kenapa dulu tak mau buat 4, sekarang mau buat 4? Ada apa beza? Sebab dulu saya tak tahu nak buat. Sekarang kerana faham Ah, baru nak buat lebih. ah, Begitu. Okey. So faham mungkin tak belajar pasal tidak faham. ah. Faham sudah? Memang ada motivasi untuk buat yang belajar yang lain kelas subjek. How about you? Sebelum V-School berapa jam? Selepas Sebelum V-School? V-School pun saya buat 2 juga, 2 jam. 2 jam? Ya, Setiap 2 jam. hari? Ah, Wow. Berapa subjek? Macam 2, 2 subjek juga. Okey. Sekarang lepas pakai V-School 3. 3 jam. Berapa subjek? 3 juga. 3 juga. Okey, sama learning Yeah. pattern Okey. Lepas tu apa yang beza? Kenapa dulu 2 sekarang 3? Dulu saya nak buat, saya nak study tu, macam saya tak tahu cara dia nak guna kan. Selepas saya dah buat veteran tu, saya dah tahu dah macam mana cara nak study. V-School. V-School. Baru faham macam mana untuk belajar dengan lebih senang dan sekarang masa lebih pun okey juga. Okey. So they don't mind to put in more learning hours. Jadi masa yang bagi adalah kerana faham, jadi memang berbaloi untuk bagi masa yang lebih. Yeah. Okay. So still extra 1 subjek, extra 1 more subjek juga kan? Okay, very good. So boleh bagi tahu selepas pakai V-School, mungkin keputusan sebelum V-School apa, then after pakai V-School keputusan macam mana? Dulu keputusan saya semua macam dapat E, D, C. Tapi sekarang ni saya belum tahu lagi. Ada perkembangan atau tidak? Tidak. Tak tahu ada perkembangan atau tidak? Atau memang yang boleh nampak adalah lebih suka belajar kah atau macam mana? Lebih suka belajar. Lebih suka belajar lah sekarang. Sebelum tak faham jadi tak suka. Ah. Sekarang ada slowly sikit-sikit ada perkembangan sudah. Jadi masa pun lebih rela bagilah. Okay. Apa yang anda suka tentang V-School? Saya suka macam V-School ni, saya suka sebab adalah yang soalan subjek, lepas tu ada soalan yang Tak apa. Bagi dia dulu lah pun boleh. Tak usah. It's okay. Boleh bagi tahu sebelum V-School keputusan, selepas V-School keputusan. Sebelum V-School ada juga saya gagal, ada juga saya lulus. Ada lulus lah. Tapi selepas pakai V-School? Selepas V-School ada jugalah sama. Tapi adalah saya tengok yang keyakinan macam perkembangan dia tu adalah. Ada perkembangan juga. Ya, ada. So mungkin dulu pas saja, mungkin baru saja Ya. D or maybe E begitu. Sekarang ada perkembangan. Berapa semua subjek ada perkembangan atau macam mana? Separuh je lah. Ada yang fokus punya memang ada improve lah. Okay. So apa yang kau suka dengan V-School? Saya suka dekat V-School tu macam soalan tu pun boleh menolong kita juga. Masa exam saya buat V-School, saya pergi sekolah pun masa exam pun ada juga soalan tu keluar. Ada tips Ya. belajar lepas tu ada keluar dengan dalam exam. Ya. So saya pun dah saya dah tahulah jawapannya yang mana. Terus confident. Ya. Sebab saya dah buat. Okay. So about you? Dulu saya macam susah sangatlah nak buat kerja sekolah tu. Tapi dah masuk V-School ni saya okeylah buat kerja sekolah ni. Pergi sekolah pun adalah
keluar yang cikgu belajar tu. Lepas tu balik rumah pun lagi buat school. Ada bantu tak? Ada. Lebih senang untuk faham? Because ada ramai-ramai mungkin pun budak-budak dekat sekolah sama seperti anda yang mungkin sukar untuk belajar. Okay. Ada apa tips boleh bagi tahu sama mereka macam mana anda boleh masih belajar biarpun tak faham, tapi apa yang bagi anda motivasi untuk tadi extra 1 more hours, right? Extra 1 more hours. Bagaimana atau apa tips yang boleh bagi tahu penonton kami supaya boleh jadi macam adik lah. Okay. Ada apa-apa nak bagi tahu? Macam mana mereka boleh membantu mereka juga? Because ada ramai yang suka juga belajar. Sebenarnya saya tak suka belajar, tapi sekarang ni dah ada school. Dulu saya tak suka buat school, tapi sekarang ni saya suka buat sebabkan school ni boleh tolong kita orang walaupun tak suka buat. Lepas tu school ni boleh tolong kita orang buat. Lagipun school ni adalah yang saya tak faham, tapi saya try lah untuk nak buat. Okay. So tips yang besar bagi mereka adalah jika anda tidak suka belajar, it's okay. Pakai saja school. Mungkin dari awal mungkin tak terus jatuh cinta, tetapi akhirnya pun buat juga kerana ada perkembangan. Jadi ada perkembangan. Apakah perasaan anda lepas nampak ada perkembangan? Perasaan saya rasa gembira lah. Gembira. Ada rasa confident tak? Memang ada nampak, saya faham sudah. Ada tolong kan? So, tak faham, tak confident. Faham, confident. Okay? Ada apa tips adik nak bagi? Apa yang saya faham, saya pergi sekolah, saya share dengan kawan saya. Saya kongsikan dengan kawan saya apa yang saya tak faham. Very good. Kalau saya tak faham, saya tanya kawan saya. Kalau kawan saya tak tahu, saya akan cari cikgu. Cikgu dah cakap, nanti saya pun share juga dengan kawan saya. Kita macam share pengetahuan lah. Ada juga kawan saya yang tak suka belajar, tapi kadang-kadang saya pun ajak dia orang juga belajar bersama-sama. Ada macam 2-3 orang je suka. Dekat sekolah lah. Okay, so the biggest tip is kalau tak suka belajar, boleh juga ramai-ramai belajar. 2-3 orang together, okay. Bagi kongsi-kongsi apa yang faham, tak faham boleh tanya. Kalau kawan tak faham juga, tanya saja cikgu. Then macam mana V-School boleh tolong anda dengan kawan anda? Macam saya buat BM kan. Lepas tu saya buat kerangan. Lepas tu cikgu kat sekolah saya suruh buat kerangan. Tu diorang tak tahu cara dia macam mana kena buat. So saya pun bantulah diorang. Wah, bagus. So because of V-School, kerana V-School sekarang anda boleh bagi sharing, ajar orang lain atau kawan-kawan macam mana untuk buat karangan yang lebih mantap. So in the end of the day, kalau tak suka belajar, jadi carilah satu kawan-kawan begitu untuk belajar sama-sama. Okay? Kalau jika anda macam down tadi bagi tahu kan, tak suka atau malas, jadi memang pergi encourage kawan-kawan untuk belajar. Bolehlah, boleh, mari saya tolong. Begitulah. Okay? So nak bagi tahu lepas SPM apalah anda nak jadi? Apa ni? Kerjaya kah atau apa goals in life lepas SPM? Lepas SPM saya pun tak pastilah. Tak pasti lagi. Tak pasti tak apa. Yang anda nak, for example, macam dia orang mungkin doktor kah, chemical engineer kah, apa yang anda suka, then it's okay, it's just from you. What do you want to be?
Saya nak jadi nurse. Nurse juga. Dia pun nurse tadi. Wow, good. Okay, nurse. Kenapa? Sebab saya nak tolong orang. Yes, you be. Boleh. Okay, how about you? Saya lepas SPM, saya nak jadi seseorang yang hair salon. Hui, hair salon. Nanti buang sapian rambut Free for me, okay? Boleh? Boleh lah. Okay, so hair salon stylist, nurse and save people's life. In the end, you never know who will help. Okay? So, thank you for all sponsors. Terima kasih untuk masa anda, and then for penonton dan juga adik-adik juga. So, let us say goodbye and thank you. Bye-bye. Thank you.